Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, untuk sesi video kali ini kita masuk kepada tajuk yang ketiga, tajuk yang baru, iaitu madrasati, ya. Madrasati fil kitab safhah wahid wa salasuna, ya. Tajuk kita pada kali ini adalah sekolah saya, ya, di dalam buku teks bermula muka surat 31, ya. Kita masuk kepada topik kita, muka surat 31. Dan muka surat 32 kita buat pembelajaran berdasarkan video. Ya, ada satu video yang telah dibuat oleh rakan-rakan, ya, senior pada tahun lepas yang merekodkan video berkenaan dengan muka surat 31 dan 32 ini. Jadi kita terus saja lihat kepada video itu kemudian dan cuba dapatkan maksud, faham kan daripada video tersebut. Okey. Inna sahataha wasi'atun. Baniyaha kabiratun. Kabiratun. Hadha masjidul al-munziri. Al-masjidul jamilatu. Jamilun. Wa bi'ataha diniyatun. Diniyatun. Adaduhum sumiatin tolib. Yuhafizu al-hurrasu ala amniha. ويراقبونها ليلا ونهارا ويسكن جميع الطلاب في بيت الطلبة التوحيد الأسوار العالية بالمدرسة. هذه قاعة الطعام واسعة. القاعة الرئيسية كبيرة. هذه غرفة المؤمنين. Okey. Belum. هذا دكان المدرسة هذا مقبل قلوب صغير. هذا موقف السيارة هذا ملعب واسع. أشكر لسلامتي والحمد Ya, itu dia video, ya, yang telah dibuatkan oleh abang-abang pada tahun lepas lah. Boleh tengok video itu dan dapatkan maksud, faham daripada situ, ya. Kalau siapa yang tak sempat tu boleh klik ada link di bawah ni untuk tonton semula video tersebut, ya. Okey, kita masuk kepada muka surat 32 ini. Apa namanya, tepi ni, ya, ada mudadat, ya. Tengok kotak di tepi ini mudadat, iaitu perkataan berlawanan, ya. Yang pertama wasi'atun, ya. Wasi'atun yang makna dia luas. Lawan bagi perkataan wasi'atun adalah dayyiqatun, ya, bermaksud sempit. Luas lawannya sempit. Yang kedua kasiratun, ya. Kasiratun maksud dia banyak. Banyak. Lawan kasiratun adalah qalilatun, ya. Qalilatun sedikit. Yang ketiga lailan, ya. Lailan, lail, ya, bermaksud malam. Maka lawan dia adalah naharan, ya. Maksud naharan siang, ya. Malam lawannya siang. Dan yang keempat adalah jamilatun, ya. Jamilatun cantik. Lawan kepada jamilatun adalah
qabihatun, ya, buruk. Cantik lawannya buruk. Okey, itu dia mudaratnya. Kemudian kita berpindah kepada muka surat 33, juga sudah termasuk sekali di dalam video itu, boleh rujuk di situ. Kita berpindah masuk kepada muka surat 34, ya. Muka surat 34 ini berkenaan dengan hiwar, ya, perbualan di antara dua orang pelajar, ya, yang berkisar tajuknya tentang madrasati an-nazifatu, ya, madrasati, sekolah saya, an-nazifatu, yang bersih, ya. Kita nak suasana persekitaran di sekolah kita ni bersih, kan, ya. Perbualan di antara dua orang pelajar, Mursyid dan Kamil, ya. Yang pertama, Mursyid tanya kepada Kamil, ma ra'yuka fi nazafati madrasatina ya Kamil, ma ra'yuka, apa pandangan kamu, ya, fi nazafati, ya, dalam tentang kebersihan madrasatina, sekolah kita, ya Kamil, wahai Kamil. Mursyid tanya, macam mana keadaan sekolah kita ni, bersih ke tidak? Kamil jawab, wa min wajibina, ya, di antara kewajipan kita, al-muhafazatu, ya, adalah untuk menjaga ala nazafati, ya, ke atas kebersihan madrasatina, sekolah kita. Ya, Kamil jawab, di antara kewajipan kita jugalah sebagai seorang pelajar, perlu jaga kebersihan sekolah ini. Kemudian Mursyid bertanya lagi, Alaysa hadza amal al-bustani? Alaysa, tidakkah kerja membersih-bersihkan persekitaran sekolah ini amal al-bustani, kerja tukang kebun? Bukan kerja pelajar, itu kerja tukang kebun, kerja tukang sapu. Setiap sekolah ada, kan, tukang kebun, tukang sapu, pekerja pembersihan. Tapi apa jawab Kamil? Bala, ya memang tugas itu tugas kepada pekerja pembersihan lah, mereka dah ditugaskan. Walakinna, akan tetapi, nusa'iduhu, kita menolongnya, kita tolonglah apa nama tadi, pekerja-pekerja tukang kebun itu tadi, fi takhfifi, dalam meringankan amalihi, pekerjaannya. Tak naklah kita bebankan semua perkara itu kepada pekerja pembersihan saja. Kita tolong mereka, ya, fi takhfif, dalam meringankan kerja mereka. Ada sampah tu kita buanglah dalam tong sampah, kan, mudah, kan. Jadi Mursyid tanya, kaifa nusa'iduhu, bagaimana nusa'iduhu, kita nak tolongnya? Kamil jawab, hadza sahlun, itu mudah saja. Narmi az-zubalata fil mazbalah. Narmi, kita buang az-zubalah, sampah, fil mazbalati, di dalam bakul sampah, di dalam tong sampah. Mudah saja, kan? Sampah buang dalam tong sampah. Kita dah menolong pekerja itu daripada meringankan kerja mereka. Sampah tu kita buang, ya. Tak perlu mereka nak tolong kutipkan, ya. Mursyid jawab apa? Ashkuruka ala hadhihi tawjihat al-mufidati. Ya, ashkuruka, saya berterima kasih kepada kamu, ya. Mursyid ucap terima kasih kepada Kamil. Ala hadhihi tawjihat, di atas pesanan ini, al-mufidati, yang berfaedah, yang bermanfaat, ya. Terima kasih. Kamil saling mengingati kawan dia, ya. Kamil jawab, afwan, sama-sama, ya zamili al-karim, wahai kawanku yang mulia. Jadi antara kewajipan semua, ya, bukan terbeban kepada pekerja yang tertentu saja. Semua orang bertanggungjawab untuk jaga kebersihan sekolah. Okey. Lihat tepi ini, kotak tepi ini, zid ma'lumatik, ya, tambah maklumat kamu. Ini apa nama? Tambahkan dia punya, kita punya mufradat. Yang pertama, al-mudiru. Apa maksud al-mudiru? Al-mudiru adalah orang yang tertinggi dalam sekolah. Itu pengetua. Yang kedua, naibul mudir, ya. Yang pertama mudir, ketua, pengetua. Naibul mudir, ini penolong pengetua. Maksud penolong kanan lah. Macam kat sekolah kita ada penolong kanan pentadbiran, ada penolong kanan hal ehwal murid, ada penolong kanan co-curriculum. Itu naibul mudir. Lagi ada siapa lagi dekat sekolah ni?
al-katibu, yang kerja dekat pejabat, al-katibu, iaitu kerani. Mesti ada kerani kat pejabat. Yang keempat, ad-dhabitu, ad-dhabitu, pegawai. Pegawai. Mungkin ada pegawai dari luar ke datang untuk pantau sekolah. Itu pegawai. Yang kelima, al-harisu. Al-harisu, pengawal. Pengawal keselamatan. Yang jaga, Pak Gad. Kita panggil Pak Gad tu. Itu nama dia al-harisu. Yang keenam, al-bustani. Al-bustani, tukang kebun yang jaga keindahan landscape sekolah ni. Dia orang lah potong rumput, jaga pokok-pokok, cuci semua kawasan sekolah. Okey. Seterusnya, muka surat 35. Muka surat 35 pula berkenaan dengan satu tarkib. Tarkib ni satu ayat yang kita guna pakai pada situasi tertentu. Untuk kali ini adalah tarkib satu ucapan ketika kita mendengar orang bersin. Selalu kita dah tahu kan, bila orang bersin kita sebut ya rahamukallah. Bila orang tu bersin, orang tu sebut alhamdulillah, orang yang bersin tu. Orang yang dengar tu pula akan jawab ya rahamukallah. Kemudian orang yang bersin tu jawab balik yahdina wa yahdikumullah. Itu dia. Yarhamukallah, moga Allah merahmati kamu. Kemudian yahdina wa yahdikum, moga Allah beri petunjuk kepada kita, wa yahdikum, dan juga beri petunjuk kepada kamu semua. Lihat perbualan di antara dua orang ni, Muhsin dengan Soleh. Macam mana penggunaan ayat ni tadi, yarhamukallah dengan yahdina wa yahdikumullah. Muhsin tanya kepada Soleh, maza ta'kulu, apakah yang kamu makan? Dekat kantin lah ni, Muhsin tanya Soleh, kamu makan apa tu? Ya Soleh. Soleh jawab, ana akulu, saya makan al-ruzza al-maqliya, saya makan nasi goreng. Wa ta'muhu, dan rasanya, rasa nasi goreng itu lazizun jiddan, sangat lazat. Tengah makan nasi goreng yang sangat lazat. Kemudian Muhsin kata, alhamdulillah, hadza min fadli rabbina. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hadza min fadli rabbina. Ini adalah kurniaan daripada Tuhan kita. Allah yang bagi kita rezeki ni. Hari ni dapat makan nasi goreng, dapat makan macam-macam. Okey, Soleh kata apa dekat Muhsin? Hayya na'kulu sawiyan. Hayya, jom na'kulu, kita makan sawiyan, sama-sama. Kita makan, jangan makan seorang, makan sama-sama. Ya sadiqil hamima, wahai kawanku yang baik, yang setia. Soleh ajak Muhsin makan sekali. Muhsin kata apa? Fikratun ra'i'atun. Fikratun, idea. Ra'i'atun, yang baik. It's good idea. Ialah makan sekali. Muhsin ada apa? Wa indi dajajun, dan saya ada dajaj, ayam. Hayya na'kulu ma'an. Jom kita makan sekali. Kongsilah nasi goreng, makan sama-sama dengan ayam. Soleh bawa ayam, Soleh bawa nasi goreng, Muhsin bawa ayam, makan sama-sama. Tengah makan tu, Soleh ya'tisu Soleh, bersin Soleh. Soleh bersin. Lepas tu dia ucap alhamdulillah. Soleh tengah makan tadi, dia bersin, kemudian dia sebut alhamdulillah. Muhsin dengar yang si Soleh tu bersin, kemudian Soleh sebut alhamdulillah, maka Muhsin jawab ya rahamukallah, moga Allah merahmati kamu. Kemudian Soleh balas balik yahdina, moga Allah memberi petunjuk kepada kita. Wa yahdikumullah, dan juga Allah beri petunjuk kepada kamu semua. Kita doa, bukan doa untuk diri kita saja, kita doakan juga untuk semua orang. Yahdina, moga Allah beri petunjuk kepada kita. Wa yahdikum, dan juga Allah beri petunjuk kepada kamu semua. Kemudian Muhsin kata, hazal atasu, bersin ini, Muhsin kata bersin ini, atas tu maksudnya bersin, ni'matun, adalah suatu nikmat. Min ni'amillah, di antara nikmat-nikmat Allah. Muhsin kata bersin ni nikmat daripada Allah. Soleh kata sahih, betul tu. Fa'alaina, dan wajib ke atas kita an nashkurahu, untuk bersyukur kepadanya. Bersin ni suatu nikmat. Cuba bayangkan kamu terasa nak bersin tapi Allah tak bagi bersin. Nak tahan.
sakit dia tu. Bila Allah bagi tu hacung, dia lepas kan tu. Tu nikmat juga tu. Bila kita dapat satu nikmat, sebab itulah kita sebut Alhamdulillah, ya. Bila kita terima satu nikmat tu, wajib kita mensyukuri kepada Allah. Sebab itulah disuruhkan kita sebab Alhamdulillah. Kemudian orang yang dengar pula jawab Yarhamukallah gitu. Okey, itu dia muka surat 35. Seterusnya pada muka surat 36 pula, seperti biasa setiap tajuk kita ada Al-Hikamu wal-Amsal, ya. Al-Hikam wal-Amsal, ya, kata-kata hikmah. Ya, kata-kata hikmah untuk tajuk kali ini adalah Al-Ilmu fis Suduri, la fis Suturi. Ya, Al-Ilmu fis Sudur. Ilmu itu dalam dada. Maksudnya ilmu itu dalam hati kita, dalam diri kita. La fis Sutur, bukan dalam buku. Maksudnya ilmu itu perlulah kita hafal baik-baik, jaga baik-baik. Fis Sudur, di dalam dada kita. La fis Sutur, bukan dalam dalam buku. Dalam buku tu bukan ilmu kita, dia tak masuk pun dalam diri kita kan. Kita baca sedikit petikan daripada ni yang berkenaan dengan hikam ini. Al-ilmu fis Sudur la fis Sutur ini. Laisal alimu, laisa, bukanlah al-alimu, orang yang alim itu, man yazkuru, yang menyebutkan, siapa yang menyebutkan al-ilma minal kitab, ya. Bukanlah orang alim itu orang yang menyebutkan ilmu daripada kitab, au as-suturi, ataupun daripada buku, ya. Orang alim ni bukanlah dia pandai sabut, ni dalam buku ni ada cerita, ni dalam buku ni ada, dalam buku ni ada. Itu bukanlah orang alim, ya. Walakinna, akan tetapi al-alima, orang alim yang sebetulnya macam mana orang yang alim yang betul, yang betul-betul mahir dalam suatu ilmu ini, man yazkurul ilma, orang yang menyebutkan ilmu itu minas suduri, daripada dada-dada mereka. Maksudnya ilmu tu dah ada dalam diri mereka, bukan ada orang tanya sesuatu itu baru nak buka kitab, baru nak buka buku. Itu bukan orang alim yang sebenar, ya. Wal ilmu fis suduri, ya, dan ilmu di dalam dada itu yuradu bihi, bermaksud, apakah yang dimaksudkan dengan ilmu dalam dada itu? Ilmu di dada itu bermaksud man yastau'ibul ilma, ya. Man yastau'ibu, siapa yang memahami al-ilma, suatu ilmu itu, hatta, sehingga, yatamakkana, dia boleh menyebutkannya, hatta yatamakkana, sehingga dia mahir, sehingga dia boleh menyebutkannya, min isdaril ilmi, daripada sumber ilmu itu, fi ayyi waqtin, pada bila-bila waktu, yasha'u, dia nak. Bila mana-mana dia perlukan ilmu tu, dia boleh sebut, dia boleh faham, dia boleh keluarkan bila-bila masa. Ada orang tanya soalan, ada masalah muskil, orang tanya soalan kat dia, dia boleh terus keluarkan ilmu pengetahuan nak jawab soalan itu pada bila-bila waktu. Fi ayyi waqtin yasha'u, yang dia mahu, yang dia perlukan. Itu maksudnya ilmu fis sudur. Bainama, dan ada pun al-ilmu fis sutur, ilmu dalam buku ini, yuradu bihi, bermaksud, tadi ilmu dalam dada, ini ilmu dalam buku pula, bermaksudnya apa? Man la yastau'idu, ya, siapa yang tidak memahami al-ilma, suatu ilmu itu, wala yatamakkanu, dan dia tidak boleh menyebutkannya, min isdaril ilmi, daripada sumber ilmu itu, fi ayyi waqtin, dalam bila-bila waktu, yasha'u, yang dia mahu. Itu ilmu dalam buku. Yalah, bila kita perlukan suatu ilmu tu, kita tak dapat keluarkan bila-bila. Kita bila nakkan ilmu tu, kita kena rujuk buku. Itu bukanlah orang alim yang sebenar. Orang alim yang sebenar, ilmunya dalam dada. Lagi apa kata lagi? Waman tatawaffaru indahu, waman tatawaffaru, dan barang siapa yang ada indahu, padanya, ba'du syuruti, beberapa syarat. Syarat-syarat ini yang akan disebut kat bawah ni nanti, yu'tabaru, ia dikira, dia dianggap aliman, seorang yang alim, seorang yang berilmu,
Minha, di antaranya apa dia? Dia antara syarat seseorang itu nak digelarkan orang tu alim. Di antaranya apa dia? Yang pertama, ikhlasun. Mestilah dia ikhlas fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Itu yang pertama, dia mesti ikhlas fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu kerana Allah. Yang kedua, amalun bima ya'lamu. Amalun, dia beramal. Dia bukan setakat dia dapat ilmu itu disimpan, dia perap saja, tidak. Dia amalun, dia beramal bima ya'lamu, dengan apa yang dia pelajari. Minal ulumin nafi'ah, daripada ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang nak kita belajar tu juga mestilah ilmu yang bermanfaat. Jangan belajar ilmu yang tak mendatangkan manfaat. Apa dia? Ilmu sihir, ilmu hitam itu tak bermanfaat pada kita, berdosa pun kalau kita amalkan. Jadi kalau kita belajar ilmu yang bermanfaat, kita beramal. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ta'limun nasi. Bila kita dah belajar, kita ta'lim pula, mengajarkan annas, manusia. Kita dah belajar, kita ada ilmu tu, ta'limun nas, kita pula mengajar kepada manusia, bima ya'lamu, daripada apa yang kita pelajari, minal ulumin nafi'ah, daripada ilmu yang bermanfaat. Itu dia di antara 3 syarat. Kalau kita penuhi 3 syarat tu, kita layaklah, bolehlah kita nak digelarkan sebagai orang yang alim. Yang pertama, ikhlas menuntut ilmu kerana Allah. Yang kedua, kita beramal dengan apa yang kita belajar daripada ilmu yang bermanfaat itu. Dan yang ketiga, kita mengajarkan pula balik kepada manusia. Itu dia 3 syarat. Itu dia hikam wal amsal dia. Al-ilmu fis sudur, la fis sudur. Okey, dan yang seterusnya, lihat pula kepada muka surat 37. Muka surat terakhir untuk pertemuan kali ini. Okey, apa namanya? Pada tajuk-tajuk bab yang sebelum ini, kita belajar satu kaedah nak membina ayat yang mudah, iaitu isim tambah isim, kan? Pada tajuk yang sebelum ini, cara mudah, isim tambah isim. Kedua-duanya adalah kata nama. Pada kali ini kita belajar pula kaedah untuk membina ayat isim tambah fa'il. Isim kata nama, fa'il kata kerja. Ada lain sikit lah. Sebelum ni dua yang sama, isim tambah isim. Ni isim tambah fa'il. Fa'il ni kata kerja, perbuatan. Lihat contoh dekat sini dia bagi ada 2. Muzakkar dan muannas. Contoh untuk ayat yang muzakkar yang lelaki, dan contoh ayat yang muannas yang perempuan. Yang muzakkar yang pertama kita lihat dulu, Muhammadun yajtahidu. Muhammad itu isim, yajtahidu fa'il. Dia dua perkataan saja. Muhammad isim tambah fa'il dia yajtahidu. Ini untuk muzakkar, Muhammad yajtahidu, yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh tu kata kerja, fa'il dia. Muhammad bersungguh-sungguh. Contoh muannas, beza di antara muzakkar dengan muannas, fa'il itu kalau ya untuk muzakkar kita guna huruf ya. Kalau untuk muannas kita guna untuk ta. Itu mudah nak bezakan. Nak buat ayat senang. Kalau Muhammad muzakkar, jadi yajtahidu guna ya. Kalau muannas perempuan, Aminatu tajtahidu. Aminah bersungguh-sungguh. Ta, bukan pakai ta untuk muannas. Contoh yang kedua, al-muallimu yastarihu. Al-muallim guru, yastarihu, sedang berehat. Kan, tu untuk lelaki guna ya, untuk perempuan guna ganti ke ya tu kepada ta. Contoh sini, al-muallimatu tastarihu, guru perempuan. Yang tadi guru lelaki, ni guru perempuan sedang berehat, guna ta, tastarihu. Dan kalau untuk kedua pula, untuk 2 orang, tambah alif nun. Sama dua-dua. Isim tu tambah alif nun, fa'il tu juga tambah alif nun. Contoh dia, al-muallimani yafrahani. Al-muallimani, 2 orang guru lelaki, yafrahani, sedang bergembira. Untuk muannas pula, tukarkan saja ya tu kepada ta. Untuk 2 orang tambah alif nun. Daripada contoh al-muallimatu ni tadi, untuk 2 orang, al-muallimatani
Tafrahani. Dua orang guru perempuan sedang bergembira. Kemudian kalau untuk jamak pula ya, jamak 3 dan ke atas. Tambah huruf waw dan nun. Tambah juga pada fi'il. Isim dia tambah waw nun, fi'il dia pun tambah waw nun. Contoh dia, al-muallimuna yabtasimun. Al-muallimuna, ramai guru lelaki, yabtasimuna, ya, sedang tersenyum. Yafrahan ni tadi gembira. Yabtasim ni pula tersenyum. Segembira ni mungkin dia ketawa terbahak-bahak. Kalau yabtasim ni senyumnya kan. Itu untuk muzakkar. Untuk muannas tukarkan. Ni lain sikit. Dia tak ikut kaedah yang sebelum ni. Ni sebenarnya dia ada belajar kaedah fi'il ni, ada tasrif dia. Kita belum masuk lagi lah. Untuk muannas, dia tukar sini. Pakai ya, tapi nun dia tukar ujung. Itu nantilah kita belajar. Al-muallimatu yabtasibna, yabtasimna. Ramai guru perempuan sedang tersenyum. Itu dia. Yang penting kita nak belajar kaedah pembinaan ayat dia. Isim tambah fi'il. Ya. Rasanya cukup sekadar itu untuk kali ini. Ya. Kita sambung pembelajaran kita pada sesi yang akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.